واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah dan saya mengalu-alukan kehadiran bagi tetamu yang berada di studio pada hari ini. Bersama kita akan membaca, cuba untuk memahami, menghafaz dan juga ingin kita bawa daripada sesi pada hari ini untuk menjadi panduan hidayah amal kita setiap hari seterusnya menuju pada Allah SWT. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Subhanallah Safas. Syukur. Ya, syukur Alhamdulillah Safas. Pejam celik Safas dan muka surat 21. Halaman akhir Halaman bagi akhir. juz yang pertama yang berbeza sikit Ustaz ya, Ya, dengan Safas. Quran Time 1.0 ya 1.0 kita satu hari satu halaman, Satu halaman. jadi memerlukan 21 hari. Betul. 20 harilah bagi satu juzuk. Tetapi bagi Quran Time 2.0 ini 1/3 bagi setiap hari. Jadi kita memerlukan 60 hari. Subhanallah. 60 hari untuk menghabiskan satu juzuk, tapi alhamdulillah ya, Betul. perlahan-lahan dapat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah dan juga yang berada di studio pada hari ini. Baju ataupun saya baju kuning Ya. tapi ada yang bertudung kuning. Oh, Daripada mana Ustaz? yang pasti bukan Kutu Kepulauan Bukan saya, bukan. Subhanallah. Walaupun pernah duduk Johor, Oh, tapi ini subhanallah. adalah orang-orang Johor daripada Betul. Pontian. Pontian kita nak bersama mengalu-alukan kehadiran kumpulan Jauharul Quran Pontian Johor JDT. Apa khabar JDT. semua? Alhamdulillah. Safas Alhamdulillah. jauh datang berkunjung ke teratak My Quran Time. Mhm. Moga-moga terus bersemangat, terus ceria, bahagia bersama dengan Al-Quran insya-Allah taala. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mengalu-alukan kepada kumpulan Istiqamah Istiqamah kita yang subhanallah. terus bersama dalam program di studio. Ya. Dan keahlian terbuka. Keahlian terbuka syaratnya ialah istiqamah. Istiqamah. Apa Istiqamah. khabar semua? Alhamdulillah. Oh, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu yang ada kecuali engkau ajarkan. Maha suci, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi 3 ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-137, penetapan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Diikuti pada ayat yang ke-138, agama Islam yang paling baik antara semua agama, ya. Inilah pilihan daripada Allah sebagai celupan yang diistilahkan. Kita akan sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan celupan. Dan pada ayat 139, hujah Nabi kepada ahli kitab bagaimana amal masing-masing adalah sebagai satu, bukan sekadar kita ini biarkan sesama sendiri, tetapi ia adalah sebagai satu warning, amaran daripada Allah melalui kalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat kita akan lihat pada hari ini, ayat 137 hingga ayat 139 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar semuanya, ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di studio juga yang berada di rumah ataupun di mana juga yang mengikuti saat ini. Moga-moga terus dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri ayat demi ayat daripada Al-Quran. Jadi yang Ustaz Fazal teringat Ustaz Fazal sebut tadi apa sekarang kita 1/3. Ya. Ada jumpa Ustaz Fazal baru ni, dia kata sekarang 1/3 maksudnya makin lama lah ataupun makin jauh lah untuk menuju 604. 604. Saya kata agak jauh lah, lama lah masa. Dia kata lagi lama lagi bagus, dia kata. Sebab dia dah boleh agak masa-masa dia dengan Al-Quran. Betul. Setiap hari kan lambat lagi ni, okey, maksudnya rasa sukalah setiap hari ada dengan Al-Quran. Ada dengan Al-Quran. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan hati kita senantiasa terus terpaut dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca permulaan ini 3 ayat, 137, 138 dan 139. Kita nak cuba dengan bacaan murattal sabah. Lagu apa, Ibu Ayah?
Sabar. Kalau tak jadi, sabar je lah. Kita cuba sama-sama insya-Allah Taranum Murattal Sabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 137 hingga ayat yang ke-139 untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimana kesinambungan pada ayat yang ke-136 sebelum ini Ustaz ya, bercakap tentang keimanan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitu kepada nabi-nabi yang disenaraikan pada ayat 136. Maka pada ayat yang ke-137 Allah memulakan dengan perkataan fa. Fa itu maksudnya maka Ustaz ya. Maka satu kesimpulan apabila seseorang itu beriman mengikut standard ya, mengikut standard 136, maka kalau fa in amanu ya, jika mereka beriman mengikut standard pada ayat 136 itu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw ya. Jadi Allah mengandaikan ataupun menawarkan kepada orang Yahudi, pada orang Nasrani, mula-mula mereka yang tawarkan, kalau kamu jadi Yahudi kamu akan diberi hidayah, seperti mana dalam ayat 135, ataupun orang Nasrani daripada Najran menyatakan kalau masuk Kristian kamu akan diberi hidayah. Tapi Allah menjawab, membalas balik, bukan Nabi menjawab ya, Allah menjawab di sini, jika mereka yang beriman mengikut standard kamu orang-orang yang beriman pada ayat 136 faqad ihtadaw. Bukannya orang Islam ikut Yahudi, orang Islam ataupun orang kaum ataupun Nabi Muhammad mengikut kepada Nasrani, tetapi Nasrani dan orang Yahudi itu yang perlu mengikut kepada amantum, apa yang kamu imankan, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka berpaling ya, kalau mereka berpaling, fa innama, sesungguhnya, ini adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka berada dalam keadaan syiqaq. Syiqaq ini maksudnya tidak bahagia ataupun bermusuh Ustaz. Bermusuh ya. Jadi bila kita melihat kepada perkara ini, kita nampak bahawa ini kesan kalau seseorang itu tidak beriman. Kalau seseorang itu tidak beriman mengikut standard yang dinyatakan pada ayat 136, maksudnya dia memilih-milih ya, ataupun
dia beriman pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, tetapi tak tahu pun Nabi Ibrahim ni apa dia buat, ya. Nabi Ismail ni apa yang dia buat, Nabi Ishak ni siapa, apa yang dia buat, apakah contoh daripada Nabi Yaqub yang kita belajar sebelum ini menjadi seorang ayah kepada anak-anak, walaupun anak degil tapi terus mendidik kepada anak agar wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini adalah kesan daripada keimanan yang sebenar, ya. Keimanan yang berasaskan ilmu, mengenal pada tokoh-tokoh ini akhirnya akan membawa hidayah, jalan penuh dengan pencerahan, ataupun sebaliknya adalah dalam keadaan syiqaq, ya, bermusuh antara satu sama lain. Sebabnya walaupun ini peringatan kepada Bani Israel, tetapi ia juga adalah pelajaran untuk kita agar kita perlu beriman dengan ilmu yang sebenar-benarnya, mengikut standard. Pasal kalau tidak, Allah menyatakan fasayakfikahumullah. Ini satu satu perkataan yang banyak huruf Ustaz, ya, nak sebutnya itu, ya. Dan itu sekali lagi bila ada penggunaan perkataan fa, itu sebagai satu kesimpulan bahawa sebenarnya Allah akan mencukupkan kamu Nabi Muhammad, ya, berbanding dengan apa yang mereka buat. Maksudnya Allah tak perlu pun, ya, kepada bantuan daripada sesiapa. Nabi Muhammad hanya perlukan Allah sahaja untuk meneruskan perjuangan. Para sahabat bila melihat kepada perkataan fasayakfikahumullah itu, ia sebagai satu yang mendebarkan. Maksudnya apa? Semua orang kena mengikut standard yang sepatutnya, seperti mana ayat 136, pasal kalau tidak mengikut standard tersebut, Allah sudah boleh mencukupkan Nabi, tidak perlu kepada para sahabat. Itu sebagai satu peringatan. Dan apatah lagi kepada kita. Sebenarnya kita tidak diperlukan oleh Nabi ataupun oleh Allah SWT. Kita yang memerlukan Allah dan selalu mesti mengikut kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung itu Allah menyatakan wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mengetahui, ya, yang ataupun yang maha mendengar. Kerana orang-orang yang bermusuh dengan Nabi ini, dia selalu cakap depan-depan baik, kan? Tapi belakang, ya, macam-macam. Allah tahu, dan Allah menyusun bagaimana dalam peristiwa Bani Quraizah, contohnya Bani Nadir dekat Madinah itu nak cuba melawan dan nak hempapkan batu kepada Nabi, tapi sebenarnya Allah tahu. Jadi dalam hidup kita ini jangan kita kisah sangat kepada musuh, yang penting ialah kita mencapai standard keimanan seperti mana ayat 136, nescaya insya-Allah Allah akan terus membantu kita. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 138 pada bahagian selepas kita berehat sebentar tadi, dan ayat yang dibacakan tadi Ustaz ya sebagai satu kesinambungan apabila Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan perkara ini ada kaitan dengan bagaimana Allah memujuk kepada Nabi dalam ayat 137, fasayakfikahumullah, ya, Allah akan mencukupkan, Allah akan melindungi pada Nabi walaupun ada mereka yang berpaling, yang bermusuh dengan Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi apakah kesan bila Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, segala bantuan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan apakah yang dipilih oleh orang beriman adalah pilihan yang juga dipilih oleh Allah, iaitu pilihannya sibghatullah. Maksudnya sibghatullah ini sebenarnya dia satu ayat yang sebenarnya awalnya itu ada kata kerja, ya, kata kerjanya apa sepatutnya ialah saya memilih celupan Allah, tapi Allah tak beri perhatian kepada perkataan saya pilih itu, kerana yang pentingnya adalah celupan Allah yang dinyatakan oleh ulama, ya, Ibnu Abbas menyatakan sibghatullah ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesan agama dalam diri orang beriman itu dia seperti celupan. Misalnya kalau dye baju kita warna putih contohnya, bila dicelup dengan warna kuning, jadi warna macam inilah, kan, dia maksudnya dia menyeluruh. Dia bukan sekadar seperti orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mereka ada agama tapi tak celup betul-betul. Jadi ada warna kuning sikit, ada warna merah sikit, ada warna putih sedikit. Tetapi bagi agama Islam ini, apabila kita mengikut pada standard pada ayat 136, ya, yang Allah nyatakan tentang benar-benar beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, maka itulah yang memberi kesan kepada kita. Kita membaca Al-Quran, kita baca dan faham dan ikuti dengan kita mengamalkannya, ia akan menjadi celupan, dan celupan ini fokusnya adalah kepada hati kita, Ustaz, ya. Kita punya kulit masih lagi lah warna kulit sama, tak adalah jadi warna putih, warna merah, kan. Yang dicelupnya itu adalah hati manusia. Allah menyatakan waman ahsanu minallahi sibghah, siapakah lebih baik, ya, siapakah yang lebih baik daripada celupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai satu pertanyaan untuk kita jawab sendiri, ya. Mana lagi celupan yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada orang yang dicelup dengan mungkin belajar tinggi, Ustaz, ya, dekat luar negara, dicelup dengan satu latihan daripada mana-mana manusia, tetapi yang ini, celupan ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat-amat mendengar dan amat mengetahui. Jadi bila Allah mendengar, Allah mengetahui, dicelup dengan sistem ini, ia menyebabkan kita akan berubah dari segi hati kita, dari segi percakapan kita, dan juga daripada segi jasad kita itu sendiri akan berubah, ya. Dan di hujung itu ayat 138, wa nahnu lahu abidun, ingin diberitahu kepada Bani Israel bahawa kamilah orang yang hanya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbandingan mereka. Mereka menghambakan diri kepada duit, kepada harta, kepada apa, kalau orang Yahudi ni suka kepada kaum mereka, kalau orang Nasrani ni dia menghambakan kepada kecintaan kepada Isa, tetapi sebenarnya itu bukan ibadah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya wa nahnu lahu
abidun, iaitu lahu itu merujuk kepada untuk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 138 kita baca sekali lagi agar ianya menjadi pilihan. Dia kalau orang kata awak nak pilih kereta yang mana? Mestilah kita nak pilih kereta yang terbaik, Ustaz kan? Bila Allah kata pilihan mana yang lebih baik yang kamu nak pilih, sudah tentu jawapannya adalah sibrah, celupan daripada Allah, sehingga kan saya mungkin dulu berbeza bila saya bersedia sahaja untuk memilih sibrat Allah dengan memahami apa yang ada dalam Al-Quran ini, saya bersedia, saya akan berubah. Ayat 138 kita baca sekali lagi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita baca ayat 138, kita nak dengar suara kumpulan Raudhatu pula. Jauharul Quran dari Pontianak. Raudah tu dekat Madinah. Raudah dekat Madinah. Pasal bawa balik ni. Subhanallah. Jadi kita nak dengar kalimah sibghat Allah. Boleh? Saya baca ikut boleh? Ini Taranum Hijaz Taranum apa? Ya ke Ustaz? Ya, Hijaz kita nampak ni. Ya, okey, cuba. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sibghat Allah. 1, 2, 3. Taranum apa? Allah, tak sangka dia kata. Dapat buat Hijaz hari ni. Alhamdulillah. Itu baru sibghat Allah. 2 kalimah. Sekejap lagi kita sambunglah. Blok yang ketiga. InsyaAllah. Jadi mari kita baca ayat yang ke-138. Ibu ayah kat rumah ikut tak tu? Ayat 138. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-138. Ibnu Abbas menyatakan apabila orang Nasrani, Ustaz ya, orang Kristian, bila dia lahir pada hari yang ke-7 itu, mereka ada satu ritual, satu upacara mencelup ke dalam air kuning, ya, dikaitkan dengan baptis, ya, pembaptisan. Ya. Jadi ini adalah amalan mereka. Tak tahulah kuning macam mana Ustaz ya, kuning macam ni macam mana, okey, bukan tak ada kaitan. Tapi poinnya apa? Poinnya ialah itu amalan mereka. Mereka merasakan dengan pembaptisan tersebut, maka anak itu sudah pun dibersihkan ataupun dimasukkan ke dalam agama Kristian secara total, ya. Tetapi sebenarnya bagi kita tidak perlu warna kuning, warna merah, warna apa sebagainya, tak perlu. Yang dimaksudkan dengan sibghatullah ini adalah celupan Allah untuk kita ini benar-benar mencelup hati kita dengan keimanan, ya. Hati kita dengan keimanan yang memberi kesan kepada cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita menggunakan anggota kita dalam kehidupan kita seharian. Itu sebabnya Allah menyatakan waman ahsanu minallahi sibghah, ya, siapakah lagi yang terlebih baik daripada celupan Allah. Kalau seseorang itu dapat seorang yang telah dicelup dengan sibghat Allah, memang inilah yang terbaik, Ustaz. Ya, pasti ini pertanyaan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti dalam sejarah pun bagaimana kita melihat Bilal, Omar, ya, kalau kita melihat kepada Mus'ab bin Umair, mereka ini ada pelbagai latar belakang, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang handsome, dah macam-macam, Ustaz ya. Tetapi apabila dicelup dengan sibghatullah, dia jadi satu macam, Ustaz. Satu macam yang menggegarkan dunia, yang mengujakan dunia, dan mereka memberi manfaat ke seluruh alam. Itu yang berlaku. Dan adakah ianya boleh berlaku kepada kita? Ia adalah suatu perkara yang ditawarkan oleh Allah bila kita makin bersama dengan keimanan kepada wama unzila ilaina, sebagaimana kita belajar pada ayat 1336. Ia membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu fasayakfikahumullah, ya. Kita ambil perkataan, fokusnya ialah kafa, ya, cukup ataupun memadai. 33 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, surah Ar-Ra'du ayat 43, surah Al-Isra, ya. Kita memahami perkataan kafa ini adalah memadai, Ustaz ya. Cukup, ya, cukup. Jadi
Allah memujuk kepada Nabi, memujuk pada para sahabat, cukuplah. Ya, Allah yang akan mencukupkan walaupun ada orang yang berpaling. Dan inilah motivasi dalam kehidupan kita, Ustaz ya. Ya. Kalau kita dah ajak orang ke arah kebaikan, orang jawab tak jawab, ya, yang penting ialah kita perlu beriman dengan apa yang kita belajar. InsyaAllah Allah akan bantu kita, ya. Allah yang As-Sami'ul Alim ini akan membantu kita. Dan don't worry, jangan bimbang. Yang paling kita membimbangnya ialah apabila kita tidak dicelup dengan celupan Allah sebentar tadi, sehingga kan di hujung itu wa nahnu lahu abidun, kami ini padanya abidun. Allah mulakan dengan lahu dahulu, barulah abidun, kerana keesaan kepada Allah itu amat penting dalam kita menghambakan diri beribadah dalam kehidupan kita seharian. Maksudnya kalau kita tengok kepada Ibn Iyad, ya, dia menyatakan bahawa syarat amal diterima ada dua, iaitu yang pertama mestilah ikhlas kerana Allah, dan yang keduanya ialah mengikut ataupun ittiba' ila rasul, mengikut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat 138 ini kita sudah pun jelas bahawa dalam hidup kita ini apa sahaja yang kita buat, abidun ini bukan sekadar kita solat, baca Quran, tapi 24 jam kita, ya, bila dah dicelup tak, ya, tak ada pula baju ni 1 jam warna merah, 1 jam lagi warna kuning, tak. Dia 24 jam. 24 jam itu ialah tidurnya, makannya, cakapnya, duduknya, rehatnya, semuanya hanya untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diajarkan pada ayat 138 sebagai jalan hidup kita, jalan millat Ibrahim Hanifa yang dinyatakan pada ayat 135. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Ya kerlipan cipta cintaku,
harum rembulan mawar, dingin dihakis keseorangan. Aku masih menghitung diri, kesiangan yang panjang ingin mengisi hati. Padamu kasih, satukan aku dengan rahmatmu, dengan kalimah malam siangku, berliku-liku duri dugaan, siratan cinta biar di jamala mentari, dan di bahu gunung berapi, pasrahku abadi untukmu, untukmu ya Allah. Abadi. Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu lahu abidun. Kami padanya hanya mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Safas. Ya. Nak sambung lagi Ustaz? Ya. Jangan sambung lagi. Lirik pun dah salah tadi. Okey. Yang Itu penting isinya Ustaz ya. Isinya. Itu menandakan bahawa dapatkan yang original. Lah, subhanallah. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, Allahu akbar. Moga-moga kita benar-benar menjadi wa nahnu lahu abidun, hamba-hamba yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah Rabbul Izzati. Amin ya rabbal alamin. Kita singgah sekejap ke ruangan tajwid. Apa yang kita nak kongsikan hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, iaitulah tentang qalqalah. Qalqalah kita nak belajar hari ini atau ulang kaji, iaitulah menyempurnakan hukum qalqalah pada kalimah sibaghah dalam ayat yang ke-138. Kita ulang baca banyak kali tadi kan. Iaitulah kalimah sibaghah, 2 kali ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah. Cuba 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Melawan nampak? Taranum. Bagus. Alhamdulillah. Bacaan yang melantun apabila huruf qaf, ta, ba, jim, dal disukunkan sama ada sukun asli ataupun mendatang. Dan qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, antaranya diperincikan qalqalah sughra, wusta, kubra. Sughra, wusta, kubra. Dan kalimah sibghah yang kita nak tengok pada hari ini termasuk dalam kumpulan ataupun bahagian qalqalah sughra, iaitu terjadi apabila huruf-huruf qalqalah bertanda sukun ataupun mati dan ia berada di pertengahan kalimah. Maka dalam kalimah sibghatallah itu huruf apa yang qalqalahnya? Huruf ba. Yang kita faham, kita ingat huruf qalqalah ada berapa? 5, 6 pula pandai je Ustaz. 5. 5. Ba, cuba ikut ba. Ju. Dah. Ikut betul ni. Semula. Ba. Ju. Dah. Ko. To. Dah kotor baju. Kan? Ba. Jim. Dal. Qaf. To. Jangan tambah lagi 1. Baju ku dah kotor jadi 6. Kaf termasuk sama, kaf tak termasuk. Qaf sahaja. Jadi dekat sini ba di tengah kalimah yang bertanda sukun, maka dia jadi qalqalah yang paling ringan lantunannya. Tapi tetap ada. Sib, cuba. Sibghata. Sibghatallah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, bagus. Semangat, alhamdulillah, terbaik. Itu dari segi tajwidnya. Kita belajar hari ini qalqalah sughra. Kita nak tengok pula satu huruf yang perlu kita beri perhatian. Huruf ni
Dia letak hujung lidah, iaitulah menjelaskan sebutan huruf sad pada kalimah yang sama, iaitu kalimah sibrah. Dalam ayat yang ke-138. Huruf sad dia letak dekat mana? Dia ada 3 kawan dia. Sad, zai dengan sin. Cuba ikut. Sad, za, sa. Sad, za, sa. 3 huruf ni hujung lidah. Mana hujung lidah ada? Ada tak? Tak bawa lah Ustaz. Mana boleh tak bawa pula lidah? Hujung lidah kena dekat mana? Letak dekat belakang gigi kacik, bahagian bawah. Sa, za, sa. Cumanya bila menyebut huruf sad, kita kena angkat sikit pangkal lidah, lekat dengan lelangit. Kan? Sebab dia tebal. Dia isti'la, dia ada itbaq, dan dia ada juga safir pun ada juga, rakhawah, antaranya sifat dia kan. Jadi kita cuba sebut. Sa. Itu sin. Sebut sa. Sa. Sa kan. Biasa orang mana sebut sa? Sa, 2, 3. Kelantan. Sa, nak ni sa? Dia sebut sa betul. Contoh, jangan marah orang Kelantan ya. Sekali lagi. Sibghatallah. Jadi huruf sa ni selalu tertukar dengan huruf sin. Sib. Sin jadi sin. Wal as. Sepatutnya bunyi macam mana? Wah. JDT ni. Subhanallah, sebut betul. Wal asr. Sa kan? Kadang-kadang tertukar dengan sin. Wal as. Minas salihin. Sa sepatutnya. Salihin sepatutnya kan? Okey. Jadi kena hati-hati sad dengan sin, dengan zai. Tempat keluar dia sama makhraj dia. Tapi sad dia tebal, dia sifat dia berbeza. Jadi kena hati-hati bunyi tebal. Si. Sekali lagi. Si. Sa. Su. Su. Sa. Si. 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 Su. Sa. Beza kan? Cuba. Su. Malah satu Ustaz. Mula-mula huruf sin, yang kedua huruf sa. Latihan. Su. Sama lah Ustaz dia kata bunyi. Yang tu kena semak depan guru. Mula-mula sin, yang kedua sa. 1, 2, 3. Susu. Tak apalah. Yang pertama sa, yang kedua sin. 1, 2, 3. Macam sama lah Ustaz dia kata. Kena latih. Tak sama. Mesti dia bunyi tebal tipis. Susu. Susi. Sisa. Kalau sa mudahlah. Sa dengan sa. Itu latihan. Baru huruf sa berpeluh juga. Itu penting kita ada sesi semak bacaan kita dengan guru. Alhamdulillah. Dalam My Quran Time ada seketika sesi kita bersama dengan guru. Alhamdulillah. Kita nak singgah pula ke bahagian hafal. Baca dah betul, dah bagus semua tajwid. Kita nak cuba pula hafal ayat 137. Bersedia? Lihat mushaf bacaan ayat kita. Perhatikan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Okey, itu kalau ayat 137. Tapi ayat dia panjang sangat, kita dah hafal ayat yang pendek. Iaitulah ayat 138. Lega dia kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah. Silakan. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sekali lagi. Sibghatallah. Ini mesti dah ingat. 2 kalimah je. Sibghata Allah. Kan? Cuba tengok depan sekarang. Jangan tengok mushaf. 1, 2, 3. Sibghata Allah. Subhanallah. Wa man ahsan
ahsanu minallahi sibgha. 5 kalimah. Wa man ahsanu mina Allah sibgha. Wa man ahsanu minallahi sibgha. 1, 2, 3. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Subhanallah. Daripada awal. 1, 2, 3. 5 kalimah. Wa man wa nahnu lahu abidun. Yang akhir tu 3 je. Wa nahnu lahu abidun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dari awal. 1, 2, mula. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi. Aywa. Masya Allah, tabarakallah. Balik nanti maghrib dah jadi imam. Wa nahnu lahu abidun. Allahu Akbar. Amboi, satu ayat je Jah, dia kata. Satu ayat dulu, belum hafal lagi ayat seterusnya. Yang penting ialah ulang. Satu ayat ni ulang. Nak sampai ke Pontian tu, Masya Allah. Satu bas daripada kursi depan tu, seorang. Sampai berapa kali? Senyap. Lena. Dah lena. Kita berehat seketika, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat meneruskan hafalan. InsyaAllah kita bertemu selepas ini. Pastinya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan okok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap okok. Tapi ni dia tak buka dengan isap okok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak kepada hari ini untuk kita melihat kepada ayat 137 hingga ayat 139 dan sebentar tadi kita menghafal kepada ayat 138 Sibghatallah, tentang celupan Allah
siapakah yang lebih baik, waman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, dan kami adalah kepadanya menghambakan diri pada setiap masa. Abidun itu maksudnya pada setiap masa, ya, setiap masa menghambakan diri, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berfikir begini, cara melihat begini adalah amat penting, kerana bagi orang-orang Yahudi Nasrani, kebanyakan mereka ialah pendapat mereka, Ustaz, kami beribadah juga, ya, kami beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka pilih-pilih. Mereka pilih-pilih, dan mereka pilih itu bukannya lahu, ya, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana li, ya, kerana ku, pasal nak dapatkan, kalau orang ni nak dapatkan nak dapatkan sesuatu yang miracle, ataupun kalau di dalam Yahudi ataupun Bani Israel, kerana lana, ya, kerana kami ini adalah the best nation, kami adalah kaum bangsa yang terbaik, orang lain semuanya adalah qayyim, sebagai orang yang hina, seperti anjing kurap, dianggap semata-mata. Jadi ini adalah pembersihan pada ayat 138 ini, wa nahnu lahu abidun, pembersihan daripada Allah. Makin kita mentauhidkan Allah, makin lagi kita membersihkan diri kita daripada segala perkara-perkara syirik, perkara-perkara hasad yang kotor, kerana tidak mungkin seorang hamba, ya, kotor jiwanya, Ustaz, ya, dia perlulah merendah diri pada setiap masa. Maka diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita satu perkara, bila masih lagi orang Yahudi Nasrani masih lagi confident, Ustaz, kamilah sebenarnya, kamilah yang akan ke syurga. Allah ajar pada ayat 139, kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, di rumah, di mana-mana juga berada, juga di studio, kita nak baca ayat 139. Kita akan jumpa satu kalimah kat situ, atuhajjunana. Apa nama mat dia? Mat lazim kalimi muthaqqal, kan, 6 harakat panjang dia. Mari kita cuba dengan bacaan murattal nahawan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-139, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak berdebat, berhujah dengan kami mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami tulus mengabdikan diri kepadanya. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa permata yang perlu kita beri perhatian. Satu, Allah ajarkan pada Nabi untuk bercakap atuhajjunana fillah, ya, iaitu Ustaz, adakah kamu ini, ya, cakap pada orang Yahudi, orang Nasrani ini, kalau mereka confident sangat, kamu ni nak berhujah kepada kami tentang Allah, ya, nak menyatakan bahawa kamu selamat, bahawa Isa itu anak Allah ataupun Uzair ibnullah dalam agama Yahudi. Kamu berhujah ini sebenarnya betul ke, kan? Bila bercakap tentang hujah ini, mereka berhujah pada perkara yang tak betul. Itu sebabnya orang pergi haji, Ustaz, ya. Haji ada kaitan dengan hujah juga, ya, di mana apabila haji itu adalah satu perjalanan untuk meneguhkan hujah dalam diri kita bahawa Allah itu adalah yang esa, ya, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh millata Ibrahim Hanifa yang kita belajar daripada ayat yang ke-135. Jadi bila pergi umrah ataupun haji itu sebenarnya itu adalah satu perjalanan untuk kita menguatkan hujah, ya, pasal Nabi Ibrahim itu dia berjalan, Ustaz, daripada Iraq, ya, sampai ke Mekah, ke Mesir,
Perjalanan jauh adalah untuk apa? Untuk hanif, untuk fokus kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini caranya wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ya, itu penekanan yang perlu diberikan, iaitu bukannya dinyatakan sini dia ini pencipta, tetapi dia adalah Tuhan kami. Apa beza kalau kata dia adalah pencipta kami dengan dia adalah Tuhan kami? Pencipta, kadang-kadang bila kita katakan cipta satu pen, contohnya kita cipta satu pen itu mungkin kita tak kontrol dah, kita tak kawal pun, kita biar sahaja, ya. Tetapi bila bercakap tentang Rob ini adalah yang menguasai, yang memiliki, yang menguruskan segala-galanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan menguruskan, membesarkan, mendidik seluruh alam. Maka bila kita melihat kepada wa huwa rabbuna wa rabbukum di sini, nak menjelaskan bahawa Tuhan sebenarnya kawal kami dan kawal kamu. Ya, Tuhan bukannya biarkan kamu pandai-pandai nak berhujah, nak buat apa sahaja. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Ini bila kita baca terjemahan, kita rasa macam masing-masing lah kan. Ini bukan sekadar masing-masing, tetapi hujah perkataan walana a'maluna walakum a'malukum ini nak menceritakan kalau kami mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan dapat manfaatnya, iaitu keselamatan daripada Allah. Tetapi kalau kamu amat degil kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menipu tentang Tuhan, sebenarnya kamu sebenarnya amal kamu itu akan membawa kepada azab. Walakum a'malukum, kamu akan dapat hasil yang tidak diingini. Wa nahnu lahu mukhlisun, sebenarnya yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar suci dalam mengagungkan, mentauhidkan Allah adalah kami, ya. Jadi ini adalah sebagai satu perkataan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhujah kepada Bani Israel agar orang Islam jangan rasa rendah diri, Ustaz. Ya, dan kita bila ada Islam ini, kita perlu ada izzah, dan inilah kesan daripada sibghat Allah. Ya, dia tak ada macam awak Islam betul ke tak betul? Saya rasa betul lah, kan? Ataupun dengan Islam ini apa kesannya? Saya tak berapa pasti. Itu bukan. Ya, kesan Islam kepada diri kita, dia bila dicelup itu dengan celupan Allah, ia mengubah Saidina Umar, dia mengubah Mus'ab bin Umair, dan sudah tentunya dia akan juga mengubah kepada hati kita. Kita daripada tak bersemangat, Ustaz, ya, kita ada ujian dalam hidup kita, tetapi kesan daripada ujian itu, kita bila dicelup dengan celupan Allah, dia jadi macam Nabi Ibrahim. Kena ujian masuk api pun masih bergantung pada Allah. Bila kena halau daripada rumah oleh ayahnya pun masih juga bertauhid pada Allah. Kena macam-macam, ya. Tetap mencari Allah dan buat kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita yakin pertolongan dan perlindungan Allah adalah pada setiap masa, ya. Kita tahu seperti mana dalam ayat fasayakfikahumullah pada ayat 137. Yang kedua, jauhi ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, kerana kita tahu bahawa itu akan menyebabkan sibghah kita itu tidak mencapai celupan Allah yang sebenar-benarnya. Dan yang ketiganya, pentingnya ikhlas dalam setiap perkara agar diterima segala amalan hanya daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlas kerana Allah, kerana kita mahu menjejaki Nabi Ibrahim, menjejaki pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa di hujung bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang mana benar-benar beriman, bertakwa kepadamu ya Arhamar Rahimin, dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan kami untuk terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Salat kami, puasa kami, zakat kami ya Allah, bacaan Al-Quran kami, amal ibadah kami,
Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Perkenan doa kami ya Rahman, perkenan doa kami ya Rahim. Moga-moga Al-Quran terus bertakhta menghiasi kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Minna wa bikum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita bersama tuan-tuan yang berada di studio. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Terus kita mencelup ya, kita memilih celupan daripada Allah dengan kita bersama Al-Quran, dengan kita sama-sama sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor hotline yang tertera, boleh berkongsi apakah idea bagaimana nak memastikan bahawa generasi kita, generasi akan datang adalah yang benar-benar beribadah ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana inilah generasi yang ditunggu-tunggu sebagaimana pernah muncul dididik oleh Al-Quran suatu masa dahulu. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk terus kita melihat kepada baits perkataan permata daripada Al-Quran dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين